wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia serta inayahnya dapat mempertemukan kita pada malam ini bagi menyambung pengajian ataupun perbincangan kita dalam fiqh hadis yang berdasarkan kepada buku yang ditulis oleh Dr. Omar Muhammad Noor yang ada pada tangan saya ini. Fiqh hadis, memahami hadis tidak tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita malam ini kita menyambung perbincangan kita tajuk yang terakhir dalam bahagian yang pertama. Tajuk terakhir dalam bab 1. Buku, untuk makluman semualah, buku ini ada mengandungi 5 bab. 5 bab dan susunan babnya, pertama akidah. Yang kedua tema kenabian. Yang ketiga tema ibadah. Bab yang keempat tema muamalat. Dan bab yang kelima tema umum. Manakala tajuk-tajuk yang berada di dalam setiap bab tadi itu dia tidak sekata lah. Sebagai contoh, bab yang pertama tentang akidah ini ada 2, 4, 6, 8. Ada 8 tajuk. 8 tajuk dan tajuk yang terakhir dalam bab yang pertama tentang akidah. Yang berjudul ataupun tajuknya ialah Isra' dan Mi'raj. Siapa yang ada buku bolehlah rujuk kepada muka surat 32. Malam ini saya tak sempat nak sediakan slide. Dan tajuk malam ini ialah Isra' dan Mi'raj berdasarkan kepada soalan yang ditanyakan kepada penulis. Untuk makluman lah, bagi yang tak ada buku, maknanya penyusunan ataupun metodologi kaedah penyusunan buku ini berdasarkan kepada soalan yang ditanyakan. Jadi bermakna penulis iaitu Dr. Omar Muhammad Noor yang kini selaku pensyarah kanan di USM Pulau Pinang menyusun buku ini berdasarkan kepada kaedah soal jawab. Baik, kita bacalah yang pertama, muka surat 32. Kita ketahui peristiwa Isra' berlaku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Namun saya menjumpai sebuah hadis dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan bahawa peristiwa tersebut berlaku sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Saya jadi muskil. Boleh Ustaz jelaskan? Baik, yang pertama. Soalan pertama maknanya ialah cerita tentang hadis Nabi ini. Kata ataupun tanya si yang bertanya, dia kata ada jumpa satu hadis dalam Sahih Bukhari. Ada 2 lah sebenarnya. Kan hadis yang panjang, dalam Sahih Bukhari ada 2, dalam Sahih Muslim pun ada 2, paling tidak pun hadis yang menyentuh tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang menunjukkan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku sebelum Nabi terima wahyu. Peristiwa Isra' ini berlaku selepas Nabi terima wahyu. Tak apa, kita baca. Baik, jawapan daripada penulis, hadis yang saudara sebutkan memang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Ada. Ia adalah riwayat seorang tokoh tabi'in yang bernama Syarik bin Abdullah bin Abu Namir. Dalam buku ni dia tak terletak bin Abdullah. Okay, ada, kalau kita cari biografi perawi, maka kita akan jumpalah nama dia iaitu Syarik bin Abdullah bin Abu ataupun Abi Namir. Abu dan Abi ni biasalah kalau dalam tulisan Arab ni memang dia akan guna Abi. Kan kita ni Abu, Abu Talib. Jadi jangan keliru. Kan benda yang sama. Baik, dia ni seorang tokoh tabi'in yang bernama Syarik bin Abdullah bin Abu ataupun bin Abi Namir.
dalam kalangan tabi yang biasa, dan dia punya kunyah dia ataupun kita panggil nickname lah tak. Dan wafat pada tahun 144 Hijrah. Beliau meriwayatkan hadis Bukhari, ada 16 buah hadis yang dikesan di dalam Sahih Bukhari. Baik, kita baca. Kata Syarik bin Abdullah bin Abi Namir ini, aku mendengar Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang malam Isra' Nabi. Kita maklum tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' sebagaimana dalam surah Al-Isra', subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, sampai habis kan ayat pertama dalam surah Al-Isra', artinya berjalan malam. Adapun yang naik ke langit itu kita kenali sebagai Mi'raj, kan? Baik. Mungkin kadang-kadang kalau dari sudut penggunaan bahasa orang awam ni, bila sebut Isra' ataupun Mi'raj ke ataupun kedua kepada mungkin Isra' ataupun juga Mi'raj. Sebab dari sudut pemahaman orang awam dia berbezalah dengan skema akademik. Jadi kita kena fahamlah. Baik. Jadi tentang malam Isra' Nabi. Dari Masjidil Haram, 3 orang lelaki mendatangi sebelum baginda mendapatkan wahyu. Maknanya ada 3 orang datang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang tidur di Masjidil Haram. Baik. Lelaki pertama berkata, yang mana satukah dia? Dalam satu riwayat. Sebab apa? Sebab mereka ni tak kenal yang mana satu Muhammad ni. Kan? Dan kerana pada masa tu Nabi SAW tidur bersama dengan Hamzah dan Ja'far. Siapa Hamzah ni? Dan siapa Ja'far ni? Kan? Ja'far bin Abu Talib dan Hamzah bin apa? Singa Islam. Baik. Abdul Muttalib. Kemudian lelaki kedua jawab, dia yang terbaik. Yang terbaik itu. Baik, kemudian habis cerita satu. Pada malam yang lain, 3 orang yang lelaki tadi itu datang balik. Kan, pergilah semula ke Masjidil Haram dan Nabi SAW melihat mereka dengan hati. Sebab kita pun tahu bahawa Nabi SAW ini kalau baginda tidur, walaupun secara zahirnya kita nampak dia tidur, Nabi tidur, tapi hatinya selalu berjaga. Begitulah para Nabi. Mata mereka tidur, namun hati mereka berjaga. Lalu Jibril AS mengambil alih dan membawanya naik ke langit. Ini direngkahkan ceritalah. Saya tak baca yang Arabic punya. Kalau nak ada, tapi saya tidak tak copy kalau di sini. Baik. Jadi lalu Jibril AS mengambil alih dan membawanya naik ke langit. Maknanya nak tunjukkan dasarkan kepada hadis riwayat Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam berada dalam Masjidil Haram. Kan? Kalimah sebelum baginda mendapatkan wahyu dibincangkan oleh para ulama. Al-Khattabi. Al-Khattabi ni antara ulama hadis yang yang mengulas ataupun yang syarah Sahih Bukhari. Kitab dia nama Ilmu Hadis, kata silap saya lah, pada abad ke-3 Hijrah. Baik, Ibnu Hazam, kemudian Al-Qadiyah, Imam Nawawi berpendapat bahawa perkataan ini sebelum baginda dapat wahyu ini mengelirukan. Hal ini demikian kerana semua perawi daripada Anas, antaranya Ibnu Syihab dan Qatadah, bersepakat menceritakan bahawa peristiwa ini berlaku selepas Nabi SAW terima wahyu. Kan? Jadi kalau ikutkan sepakat perawi, mereka kata bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dalam riwayat Anas daripada Syarik tadi, kan? Riwayat Syarik itu daripada Anas. Anas ni yang melaporkan. Kan? Anas yang melaporkan. Baik. Jadi mungkin bagi orang awam dia confuse.
Dah sahih mesti sahih dah kan, kerana ada dalam sahih Al-Bukhari. Baik, Ibn Hajar Al-Asqalani pula pendapat bahawa riwayat syar'i jelas menunjukkan yang malaikat, yakni Jibril alaihissalam mendatangi Nabi 2 kali. Pertama ketika sebelum hijrah, dan pada waktu itu Isra' dan Mi'raj belum berlaku. Maknanya Jibril dah jumpa Nabi sebelum hijrah. Dan yang kedua ialah mereka kembali mendatangi Nabi dan lalu membawanya untuk Isra' dan Mi'raj. Maknanya 2 kali dah. Baik, menurut Ibn Hajar Al-Asqalani lagi, 2 tadi tu bukan hanya 1 ataupun 2 malam. Malah ia mungkin bertahun-tahun. Sebab kalau kita perhati tengoklah dari sudut umur Nabi, contohlah kata tak, kita mengetahui bahawa sejarah merekodkan, mencatatkan bahawa Nabi kita SAW menerima wahyu pada usia 40 tahun. Okey, 40 tahun. Kemudian peristiwa hijrah berlaku ketika Nabi berusia 53 tahun. Jadi kalau nak buat satu andaian lah, kan, maknanya mungkin sekitar umur 50. Sebab apabila berlaku kematian Khadijah binti Khuwailid, sebagai contoh dah yang dikenali sebagai Amul Huzni, kan. Jadi maka tak lama daripada itu, berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan selepas itu berlaku Hijratul Rasul, kan. Jadi kalau kita letaklah sebagai benchmark penanda arah, kan, secara kasarnya maknanya daripada perlulah kita letak. Artinya nak cari gap antara wahyu pertama yang turun ketika Nabi beruzlah di Gua Hira pada umur 40, dan yang kedua, mana kalau dari sudut Jibril bertemu dengan Nabi. Dan Jibril bertemu dengan Nabi, kita kata secara umum tadilah, kan, mungkin dalam sekitar umur 50 ataupun sebelum peristiwa hijrah. Jadi masa tadi tu lebih kurang 10 tahun lah, ini secara mudah. Cuma nak cari suatu kata pasti, satu jawapan yang tuntas memang tak dapat lah, kan, kerana dari sudut rekod-rekod tu agak sukar untuk kita temui. Rekod-rekod bertulis agak sukar untuk kita temui. Justru para ulama buat satu andaian lah, maknanya antara gap masa. Baik. Jadi kata Ibn Hajar tadi, masa yang memisahkan antara Jibril itu jumpa kali pertama dengan kali kedua tu bukan 1 malam, bukan 2 malam. Pun daripada umur 40, kan, sampai kepada umur 50, artinya mungkin dalam sekitar 10 tahun ataupun wallahualam, kan. Jadi apakah benda ni benda penting? Benda ni bukanlah suatu perkara yang penting dalam agama, kan. Maknanya isu Jibril jumpa Nabi kali pertama bila, dan kali kedua bila, dia tidak direkodkan ataupun tidak ada satu catatan yang konkret lah. Baik. Jadi kata Ibn Hajar tadi, dengan demikian boleh dihimpunkan antara pelbagai riwayat dan kesimpulannya Isra' berlaku dalam keadaan jaga setelah kenabian sebelum hijrah. Ini poin dia. Jadi dia dirumuskan bahawa pertama Isra' dan Mi'raj ini berlaku dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur, yakni mimpi. Pertama tak? Kalau kita lah, kan, malam tadi saya pergi New York, contohlah kata tak, jika ke secara dalam mimpi je, tak boleh. Jadi yang pertama ialah para ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani ini menyimpulkan bahawa peristiwa Isra' berlaku dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan Nabi tidur, bukan dalam keadaan mimpi. Dan yang kedua ialah setelah kenabian. Setelah kenabian bermakna setelah umur Nabi 40 tahun, kan, dan juga sebelum hijrah. Sebelum maknanya umur Nabi sekitar 53 tahun. Jadi antara 40 hingga 53, yang mana satukah wallahu a'lam. Kan? Baik.
Jadi kok-koklah orang kita ni dia nak cari. Dia nak cari bila ke tarikh tepatnya. Itu yang saya katakan tadi sebenarnya agak sukar. Baik, okey, settle. Jadi kesimpulannya Isra' dan Mi'raj berlaku yang pertama dalam keadaan jaga, yang kedua selepas nubuwah dan selepas pelantikan risalah nubuwah. Yang kedua, soalan, kita selalu meraihkan peristiwa Isra' dan Mi'raj pada bulan Rejab. Kan? Adakah wujud hadis yang menjelaskan perkara ini? Nak tanya tuan-tuan, betul ke Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada bulan Rejab? Betul ke? Kan, okey. Kalau kita kata ya, okey, mana sumber yang menyebutkannya? Kan? Mana sumber yang menyebutkannya? Apakah sumber itu sumber hadis ataupun sumber itu sumber pandangan atau pendapat manusia? Ini yang kita kena beza. Kalau sumber hadis, okey, hadis itu hadis yang bagaimana? Adakah ia hadis yang makbul, sama ada hadis yang sahih maupun hadis yang hasan ataupun hadis yang mardud, kan? Dhaif, jidan maupun hadis palsu. Ada hadis, kan? Contohnya kata tak, sebab sebahagian kita ni dia terpukau, terpesona, kan? Yang si pembicara dia kata ada hadis, kan? Walhal hadis yang berkaitan kalau ia adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif jidan, apatah lagi hadis yang palsu. Kan? Tak boleh. Walaupun dia adalah hadis dhaif, hadis dhaif jidan, hadis juga tak. Kan? Dia tidak boleh diterima pakai, tak boleh dijadikan hujah, lantaran dalam perkara akidah dan ibadah dan juga dalam perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ialah perkara ialah benda yang ghaib tentang syurga, neraka, dosa, pahala, daripada mana manusia tahu kalau tidak menerusi Al-Quran dan juga menerusi lisan Nabi SAW. Lain daripada itu memang masalah lah tu. Baik, kembali kepada soalan tadi. Adakah wujud hadis yang menjelaskan perkara ini? Okey, jawapan daripada penulis ini, dia kata tidak ada hadis sahih berkenaan penentuan malam Isra' dan Mi'raj. Baik. Begitulah yang ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dan Ibn Rajab Al-Hambali. Kan? Untuk ilmu mengenali nama ini. Kan? Al-Hafiz Ibn Katsir. Kerana antara sinonim Ibn Katsir ini adalah dengan tafsir Al-Quran Azim atau lebih dikenali dengan nama tafsir Ibn Katsir. Dan saya penuh yakin percaya bahawa tafsir Ibn Katsir ini setiap kita ni ada. Kan? Tak kira lah yang edisi yang printed ke, kan, edisi yang yang digital ke, ada, kerana sebaik-baiknya boleh dijadikan sebagai panduan dan bacaan kita. Baik. Jadi itulah sebabnya para ulama berbeza pendapat dalam menentukan malam terjadinya Isra' dan Mi'raj. Imam Nawawi sendiri ada dua pendapat yang berbeza. Dalam Raudah At-Talibin, dalam Raudah dia kata berlaku pada 27 Rejab. Sementara dalam fatwa dia kata peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada 27 Rabiul Awal. Kan, orang yang tidak diharmonikan. Wallahu a'lam. Jadi nak menunjukkan bahawa maknanya ulama tidak sepakat. Jika penamaan bulan tidak dapat dipastikan, apatah lagi tarikhnya. Sangat sukar untuk memastikan tarikh dan hari berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itu, kita di Indonesia, kita menerima pakai pandangan yang mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada tanggal 27 Rejab. Kan, tak mengapalah nak. Tak ada masalah lah, kan, kerana mengapa ulama berbeza pandangan? Yang jelas kepada kita bahawa para ulama daripada dulu-dulu lagi, kan, mereka tidak menyambut akan peristiwa tadi. Kan, sebagaimana kita maklum bahawa ulama juga berbeza pandangan tentang tarikh kelahiran Rasulullah. Ada yang kata 9, ada yalah, kan. Kerana apa?
Kalaulah golongan yang terdahulu menyambutnya, pasti akan ada satu tarikh yang fix dan juga disebutkan secara jelas oleh para ulama bahawa tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal sekian-sekian. Tak kan, oleh sebab itu dia terbuka kepada pendapat. Jadi bagi kita dalam hal isu tarikh ini tidak ada masalah, baik tarikh peristiwa Isra' dan Mi'raj ataupun juga tentang Maulidin Rasul, kan. Kita yakin bahawa ia berlaku, kan, peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku. Cuma berbeza tarikh, dan di kita di Malaysia, Malaysia memilih pada tanggal 27 Rejab. Baik. Ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya, ini cerita lama lah, dalam sekitar bila tahun 2011 dahulu. Ada seorang akak ni, dia hari Isra' dan Mi'raj. Saya berikan jawapan tadi bahawa ulama berbeza pandangan dalam menentukan tarikh. Kan, ada yang kata bulan Rejab, ada yang kata bulan lain. Tarikh dan juga bulan. Dan puasa sunat ini kita maklum, kan, ada 5 kelompok hari sahaja sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, antaranya seperti Fiqhul Manhaji lah, yang ada edisi terjemahan yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan juga JAKIM. Kan, yang pertama apa dia? Yang pertama ialah, kalau nak ambil yang mula-mula dia, hari Senin, Khamis, dia kira satu. Kan, hari-hari yang disyariatkan puasa sunat. Pertama, Isnin Khamis. Yang kedua, 9 dan 10 Muharram. 9 dan 10 ni kita kena fahamlah, memang Nabi SAW puasa pada 9. Nabi tidak puasa pada 10. Tapi Nabi kata kalau kata-kata atau sabda Nabi itu kan dijadikan sebagai amalan kerana para ulama mendahulukan kata-kata daripada perbuatan. Memang tidak ada hadis menunjukkan, sebab Nabi tak sempat, kan, Nabi tak sempat untuk berpuasa. Jadi itu sebagai satu indikator, sebagai satu penunjuk, kan. Begitu juga tuan-tuan, kita sekarang berada pada bulan Syawal. Saya sebutkan, kan, orang kita puasa 6. Okeylah, alhamdulillah, kan. Yang kita puasa 6 itu selepas kita puasa Ramadan, kan, kita baca hadis dalam Sahih Muslim umpamanya tak, man sama Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'u sittah min Syawal, kemudian diikuti oleh puasa 6 hari dalam bulan Syawal, seolah dia berpuasa daripada Al-Baihaqi dan sebagainya, yang dapat kita simpulkan bahawa siapa yang puasa Ramadan dan tambah 6 hari dalam Syawal, dia dikira seolah berpuasa sebulan. Hadis ini dan juga hadis-hadis yang seriwayat dengannya, yang sewaktu dengannya, menyebutkan tentang perihal fadilat berpuasa 6. Menyebutkan perihal fadilat puasa 6. Siapa puasa 6 dalam Syawal, dia akan dapat sekian-sekian. Jadi hadis tidak menunjukkan bahawa Rasulullah SAW berpuasa. Jangan terkejut, jangan keliru. Betul ke? Betul lah, kan? Jadi bila kita nak katakan bahawa Rasulullah berpuasa 6, kita kata Syawal lah, Nabi puasa 6 Syawal lah, contoh, kan. Jadi mana hadis dia? Kan, mana hadis dia tak? Kan, kita kena mesti ada satu nas yang sabit, yang qat'i, yang jelas bahawa Nabi berpuasa 6. Kan, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh kita nak katakan. Dan bila kita katakan tanpa ada dalil yang sahih, maka kita boleh dianggap sebagai berdusta atas nama Nabi. Ini yang kita kena ingat. Soal kita nak encourage, kita nak galak orang untuk berpuasa 6, silakan. Tak ada masalah.
Tetapi ingat, kan, bila kita belajar secara berdisiplin, kita faham. Contoh yang tadilah kan, hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa 6 lebih kepada fadilat dan silakan berpuasa. Malah ada sebahagian ulama pula bincang panjang lebar lagi. Min Syawal ini, adakah min itu min sebahagian ataupun juga min permulaan. Kerana ada yang mengatakan bahawa puasa 6 hanya dalam Syawal saja, habis Syawal habis tak boleh dah. Ada pendapat pada selepas Syawal ataupun pada bulan Zulqa'dah, bulan yang lain. Kan? Namun bagi kita, ambillah peluang untuk kita berpuasa 6 ini dalam bulan Syawal untuk kita nak keluar daripada khilaf dan sebagainya. Itu selingan lah, kan? Supaya kita tahu. Dia kadang-kadang berlaku. Saya cari berkenaan dengan puasa 6 ni, kan, saya cari tengok dan saya sebutkan sebagaimana yang dinyatakan tadi. Baik. Kemudian habis yang kedua. Pergi kepada soalan yang ketiga. Bolehkah Ustaz tanya si yang bertanya ini ceritakan secara serba ringkas perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis sahih. Baik. Kalau dia mudah je lah kan, kalau tuan-tuan tu yang ada terjemahan. Hari ni orang ada internet, online. Tarik saja dalam Google kan hadis-hadis sahih tentang Isra' dan Mi'raj. Keluarlah sederetan kan, baca. Dan kalau tak tahu, fas'alu ahla zikri, tanya orang yang pakar bidang untuk nak memastikan bahawa yang website yang ditemui yang nak dibaca itu betul-betul bermanfaat dan boleh dibaca, bukannya macam skema and so on lah. Baik, jawapan. Kesimpulan pelbagai hadis sahih tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj. Okey. Malam itu, kata penulis, Nabi SAW berada di rumah dia di Mekah. Berada di rumah dia. Dan ini secara tak langsung menolak dakwaan bahawa Nabi Isra' ini di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Sepupu dia. Yang ni kakak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat? Ada, kan? Mungkin tuan-tuan berpendapat daripada situ tak. Kita kena tengok riwayat itu riwayat siapa. Kan? Jadi baginda menunggang seekor haiwan burak, kita tahu. Ia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keldai. Satu langkah sejauh mata memandang. Kan? Baik. Kemudian setibanya di Masjid Aqsa. Setibanya Nabi di Masjid Aqsa, Nabi ikat burak tu di pintu masjid dan Nabi solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan Nabi solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maknanya daripada rumah dia di Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian lepas daripada itu sebuah Mi'raj. Ini yang disebutkan ni. Dalam perjalanan Isra' naik burak. Kemudian bila sampai di Baitul Maqdis, burak dekat mana? Kan, selesai dah tugas burak. Nanti nak turun balik semula pula. Jadi bila peristiwa Mi'raj pula, kan, bagaimana? Bagaimana Nabi Mi'raj? Kan, tidak diceritakan secara detail bersama dengan Jibril. Kalau kita katalah, contohlah kata tak, Jibril ni dengan besar dia, kan, Nabi duduk kat mana? Adakah pada bahu Jibril ke, pada tangan ke? Kita tak boleh nak mereka-reka cipta kerana tidak ada riwayat yang menyebutkan sedemikian. Jadi ada sebahagian yang menyebut maknanya ada Mi'raj ataupun tangga yang diturunkan daripada langit dan Nabi SAW naik tangga tadi dan diangkat ke langit yang pertama. Kan? Bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak diceritakan detail. Benda-benda sebeginilah kita kata, macam mana ni? Boleh terima tak boleh terima? Cannot brain. Okay? Dan daripada langit pertama sampailah kepada langit yang
ketujuh dan setiap langit sebagaimana kita maklum dan bertemu dengan nabi-nabi tertentu. Baik, bila sampai ke tempat yang dikenali sebagai Sidratul Muntaha. Nah, kan Sidratul Muntaha tempat yang cukup indah kan, dan Nabi SAW juga melihat Baitul Maqmur iaitu kiblat yang kiblat oleh penduduk langit. Kalau penduduk bumi, Kaabah menjadi kiblat dia. Dan berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi kewajipan solat. Kan kita tak ceritalah 50 waktu kemudian popang-popang dino ni turun naik jumpa dengan Nabi Musa dan sebagainya, itu cerita detail kan. Jadi kan kita tak ceritalah bila di langit ke-6 Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa minta naik semula, minta diskaun kan, sehinggalah kepada 5 kan, dan Nabi Musa kata lagi tak kamu minta. Nabi SAW ringkas cerita final, mana 5 kan. Baik, dan Nabi SAW turun daripada peristiwa Mi'raj tadi itu, kemudian kembali ke Masjid Al-Aqsa, naik Burak, dan Nabi balik ke Mekah dan selamat sampai di rumahnya sebelum fajar ataupun sebelum matahari naik. Baik, dia ada cerita kan, ada cerita ni kita tanya betul ke? Kan? Cerita palsu berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Dan hari ini mungkin dalam 20 tahun mutakhir ini timbul kesedaran yang agak baik dalam kalangan masyarakat untuk mengetahui ataupun mendapatkan sumber yang sahih tentang perkara-perkara agama, contohnya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan, ada kesedaran. Kita sendiri pun kita jentik kesedaran, kita tanya Isra' dan Mi'raj ini, Nabi bertemu dengan seorang wanita tua, bongkok 3 dah. Kan, itulah dunia dah. Kan, yang kita dengar cerita dulu-dulu. So, kita tanya, okey, mana sumbernya? Kita didik masyarakat untuk mengetahui sumber. Apatah lagi, kalau dalam konteks penulisan akademik lah, kan bagi orang yang belajar secara formal ataupun tak formal pun dia follow mana-mana kuliah kan yang diberikan penjelasan tentang kaedah dan metodologi, dua lah. Yang pertama, pengambilan sumber dia panggil ataupun pengumpulan data, atau dalam bahasa mudah, bila kita menyebutkan tentang sesuatu fakta, mana sumbernya. Bukan soal perkara yang berkaitan dengan agama sahaja. Kan? Misalnya kita kata negeri Kelantan, contohlah tak. Okey, mendapat nama, mana sumber cerita? Sama ada cerita hikayat ke, kan, cerita yang sumber primer, sumber secondary ke tertiary ke, itu boleh diterima pakai. Tu maknanya ada sumber, dan sumber tadi pula dianalisis boleh pakai, tak boleh pakai dan sebagainya untuk kita terima ataupun kita tolak sumber tadi. Dan akhirnya kisah tadi itu, fakta tadi itu menjadi fakta yang acceptable, yang boleh diterima ataupun tak boleh diterima. Dan ini dalam dunia akademik. Jadi samalah juga dalam Islam, apatah lagi. Kan, kita didik masyarakat agar mereka ni tanya mana sumber dia. Kan, mana sumber. Contohlah kata kita solat, kita takbiratul ihram, Allahu akbar, mana sumber dia? Dulu-dulu kita mengaji saja tak, kita follow kan. Bila kita dah meningkat usia, meningkat ilmu, kita diajarkan dan kita pun berusaha untuk belajar tambah ilmu. Rupanya ada hadis yang menyebutkan tentang perihal takbiratul ihram. Kan? Kemudian itu yang menjadi rukun disimpulkan oleh para ulama. Bacaan yang sunat. Kan, itu adalah hasil daripada ijtihad para ulama apabila meneliti perbuatan Nabi dalam solat ataupun tata cara solat Nabi. Itulah antara. Baik, ada perkara yang kisah palsu ini.
Antaranya seperti Jibril AS tidak boleh menemani Rasulullah. Ada kan? Betul ke? Tak kat mana? Jadi bila disebutkan akhirnya Rasulullah sampai di satu tempat yang tidak pernah seorang manusia pun sampai ke situ walaupun dia seorang Nabi dan Rasul, kemudian Nabi SAW lalu satu kawasan yang malaikat pun tak pernah sampai kecuali Jibril AS yang kita pernah dengar tak kan. Lalu bila sampai tempat tu Jibril pun minta kepada Nabi kan, okey, Nabi bergerak depan dan Jibril kata kalau aku ke depan selangkah aku akan terbakar. Ni kan cerita ni yang saya lah yang kita dengar kepada kisah ini. Kan mungkin ada. Jadi kita carilah. Apabila dicari-cari kita jumpa kisah ini antaranya ada di dalam Sahih Ibnu ada dalam kitab Al-Majruhin oleh Ibnu Hibban. Kan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban juga antara ulama besarlah dalam bidang hadis. Mungkin pada orang awam takkanlah Ibnu Hibban ni tak tahu. Kan kita kena ingat bahawa ulama ni dia manusia. Kan dia berusaha untuk segigih mungkin untuk memastikan hadis Nabi ni terjaga. Kan tapi sebab atas dasar manusia mungkin ada berlaku sedikit kealpaan, kesilapan dan sebagainya, itu perkara biasa dan yang tidak disengajakan. Kan? Yang tidak disengajakan kerana ia dikaji oleh mereka yang datang kemudian. Bukan kita lah, kita ni ilmu tak ada ujung kuku je. Ulama-ulama yang selepasnya juga yang mengkaji tema ini. Dalam hadaku oleh Muhammad bin Barwisat daripada An-Nasawi bahawa Umayyad bin Zinjawah meriwayatkan daripada Muhammad bin Abi Al-Khidasi Al-Musili daripada Ali bin Qutaibah daripada Maisarah bin. Maisarah ni kita orang Melayu, orang perempuan. Maisarah ni dalam tradisi Arab orang lelaki. Kan Arab tak adalah orang letak nama Maisarah ni. Nama Maisarah adalah lelaki bukannya perempuan. Baik, Maisarah bin Abdul Rabbih daripada Umar bin Sulaiman Ad-Dimashqi daripada Ad-Dhahak daripada Ibn Abbas, dia kata Ibn Hibban berkata kecacatan hadis ini. Ini komen kan Ibn Hibban dia muatkan hadis ini dalam kitab Al-Majruhin. Kitab Majruhin ini kitab maknanya mereka yang dicela. Kan jadi dia bawa masuk hadis yang berpenyakit ini untuk menunjukkan bahawa adanya riwayat yang memberikan ataupun membawakan sebarang komentar. Ini yang kita kena faham. Kan? Jadi kata Ibn Hibban tadi penyakit yang ada pada hadis adalah Maisarah. Maisarah bin Abdul Rabbih ini adalah seorang antara penduduk Dawak dan dia selalu menyampaikan hadis palsu yang disandar kepada orang yang kukuh periwayatannya. Dia cari orang yang kukuh, orang yang kita kata yang acceptable lah, yang kredibel riwayat dia, lalu dia sandarkan kepada si Fulan tadi. Dan dia memalsukan hadis lalu disandarkan kepada orang yang tersebut untuk apa dia? Nak galakkan orang lain mengambil kebaikan dan menjauhi kejahatan. Ini perkara biasa. Mungkin berlaku pada sebahagian golongan. Kan dia nak encourage orang buat amal ibadah. Kan dia sanggup mencipta hadis palsu kan untuk nak galak orang buat kebaikan dan tinggalkan kejahatan. Dalam Islam kita maklum tak, Islam tidak membenarkan konsep banyak benda yang kita lalui, benda ni ada berlaku dalam kalangan masyarakat kita kan. Jadi Imam Al-Bukhari juga ada menyebutkan perihal si Maisarah ini, Maisarah bin Abdul Rabbih dalam kitab Ad-Du'afa. Sebab kita biasa tuan-tuan, kita hanya bila sebut Sahih Bukhari kita ingat apabila sebut nama Imam Bukhari, Sahih Bukhari lah. Okeylah kita tahu. Rupanya Bukhari ini juga ada menyusun kitab-kitab yang lain seperti Adabul Mufrad kan, kemudian Tarikh Al-Kabir, cerita tentang perawi ataupun biografi perawi, dan juga kitab Ad-Du'afa As-Saghir kan. Ada beberapa lagi lah. Ini perkara biasalah, mana tuan-tuan tarik sama Google
biografi Imam Bukhari contohlah, dia akan keluarlah kan lahir bila, mati bila, siapa guru dia, siapa anak murid dia, kitab-kitab yang dihasilkannya kan, sederetan dan sebagainya. Hari ni mudah kan. Jadi saya ni kan, kita tahu kan, mana cara. Dia mudah je sebenarnya kan, tidak susah. Malah saya dalam 3-4 minggu lepas pun saya mengajar khusus ataupun subjek ulum hadis di kampus kan. Pelajar-pelajar baru semester pertama. Yalah, semester pertama ni agak blur kan. Jadi nak cari bahan tak jumpa. Jadi saya kata masalah utama ialah nak cari bahan itu tak tahu kaedah, tak tahu cara. Benda ada. Kan, benda ada dalam internet ni kan. Klik saja, cari saja, insya-Allah jumpa. Tapi masalah utama ialah tidak tahu bagaimana nak cari, nak dapatkan bahan tadi. Jadi kita tunjuklah cara begini. Mudah je. Kan, itu sekadar contohlah. Baik. Itu ringkas ceritalah. Dan juga peristiwa yang berlaku pada 27 Rejab tadi tu juga ada perbincangan, kita dah bincanglah kan, kita cara ringkas dengan yang palsu, seperti melihat dunia dalam keadaan wanita yang dah tua. Kan, ada disebutkan dalam tafsir At-Tabari daripada, dan juga Al-Baihaqi dan kitab Dalail An-Nubuwah dan sebagainya. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis lemah yang tidak ada penguat, kerana yang tukang sampai cerita ini adalah Abdul Rahman bin Hashim, adalah seorang yang tidak dikenali biografinya. Sebab biasanya ulama hadis ni dia panggil biografi ataupun dia panggil apa kalau bahasa Melayu ni, bahasa orang putih biografi juga kan. Maknanya dalam kitab biografi ni disebutkan nama dia dan dia punya salah silah dia, lahir, mati, dia belajar, guru dia, anak murid dia kan, dan komentar ulama. Kan, komentar ulama pro dan kontra terhadap dia. Jadi kalaulah banyak yang positif, okey, 4 bintang, dan dia ada istilah-istilah yang diberikan, biodata kan, biodata. Jadi mengkelah cara contohlah, maknanya ulama ni okey, dia ada istilah dia tak, kalau tuan-tuan mengaji dalam ulum hadis ni, la ba'sabihi kan dan sebagainya. Jadi saya kira kalau level orang awam ni rasanya tidak perlulah secara detail. Saya tak tahulah, mungkin dalam kelas-kelas pengajian yang lain ada, tapi bagi saya dengan pengalaman saya mengajar pelajar-pelajar universiti ni, sebagai contohlah, pelajar yang saya mengajar di kampus baru ni, pelajar tahun pertama, semester pertama, program ijazah sarjana muda sains pendidikan, pengajian Islam. Mereka ambil subjek ulum hadis, subjek je. Itu sebab bila dalam kelas saya ingatkan diri saya ingatkan kepada you all semua, saya kata anda semua, mana antum adalah pelajar belajar ulum hadis, contohlah tak perlu detail sangat. Kalau detail sangat tak sempat nak cover silibus. Nak baca sendiri tak faham, ada masalah, tanya baik secara verbal ataupun secara WhatsApp kan, dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Itu sebagai contohlah kan. Sebab apa? Sebab mereka adalah pelajar bagi program sarjana muda sains pendidikan pengajian Islam, bukannya program sarjana muda hadis. Kalau sarjana muda hadis memang betul-betul kita legal. Dia beza kan. Jadi kalau nak detail, kena bawa pisang secikak ke, ayam golek ke kan. Mari ke rumah, okey, kita pakat-pakat mengaji, kita pakat-pakat bincang, contoh begitulah. Dia beza. Jadi kalau tuan-tuan ni selaku orang awam kan, ada masalah boleh tanya ataupun juga menerusi pembacaan, perbincangan dan sebagainya untuk nak meningkatkan ilmu kan. Saya juga merasakan bahawa sebahagian daripada audiens kita ni punya kan dalam perkara agama, masuklah juga dalam bidang hadis dan dia punya cabang-cabang dia.
Dia beza kan. Jadi misal kata dalam kelas kita ni pun, saya pun tidak buat survey, kita tidak ada real data, background, audience kan, kemudian dia punya level of understanding kan. Jadi kita kira atas dasar kuliah umum sahaja kan. Mungkin ada terlebih dan berkurang lah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu cara ringkas kita lah, banyak lagi kan. Ada orang yang pecahkan kepala kan. Macam-macam kisah ni, dan hari ni alhamdulillah kan. Mungkin hampir tidak kedengaran lagi para penyampai ataupun pengkuliah, penceramah yang menyampaikan kisah-kisah palsu ataupun yang tidak sahih berkenaan dengan perkara-perkara agama. Ya, kita bantu masyarakat. Kita tanya masyarakat, okey, mana sumber dan akhirnya nak tak nak dan asal ada dalam kitab. Tak, bukan begitu. Baik, kemudian yang terakhirnya ialah soalan yang keempat ialah saya pernah mendengar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni kena baca sama ada dibaca dengan Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Kan, rumah yang disucikan. Kalau Baitul Muqaddis, rumah yang menyucikan, tidak kan. Dia dari sudut kaedahnya biasa kita baca Baitul Maqdis kan. Kalau baca Baitul Muqaddis, rumah yang menyucikan siapa tak, sedangkan Allah lah yang menyucikan rumah tadi. Itu dia panggil Baitul Muqaddas. Baik, jadi bila Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi pun naik ke Sakhrah ataupun batu besar kan, sampailah lah ni. Okay, sampai sekarang jejak kaki Nabi itu masih ada kelihatan pada batu tadi. Betul ke cerita ni? Betul ke? Kan? Jadi ada seorang syekh, kata penulis ini, Syekh Muhammad Zahid Al-Kawsari, dia kata dakwaan bahawa kesan pijakan ataupun kesan tapak kaki Nabi ni yang ada pada Sakhrah ataupun pada batu besar di Baitul Maqdis itu adalah sebuah ataupun cerita palsu. Yang tidak ada asalnya menurut pakar hadis. Kan? Jadi dakwaan. Macam kita kata pelbagai kisah sejarah. Ashabul Kahfi tak. Di Jordan ada kan. Di mana lagi? Kan? Jadi di Turki pun kata ada kan. Jadi yang mana betul, begitu juga dengan makom sebahagian Nabi Soleh yang saya pergi di Mesir, di Sekretariat ada, dan sebahagian cerita pun ada di kawasan mana dah ada, kata biar betul. Jadi kubur para Nabi ni tidak ada yang sahih pun kecuali satu sahaja kan, kecuali satu sahaja, iaitu kubur Nabi kita. Kerana betul tak betul kan, tak tahu cerita zaman berzaman, wallahu alam, maka kita mengambil pendekatan kan, wallahu alam. Kerana apa yang lebih penting? Yang lebih penting ialah ibrah yang disampaikan dalam Al-Quran, khususnya berkenaan dengan kisah Nabi tersebut dan umat dia. Itu yang lebih penting. Ni kadang-kadang sebahagian pergi ziarah kubur, bukan tak boleh kan. Saya masa belajar di Mesir dulu pun, nak sampai di Sekretariat tu dia ada kubur Nabi Soleh kan, kita pergilah tak kan, kita pergi sekadar ialah on the way lalu kita singgahlah ni kan, tapi benda ni tak tahu. Tidak ada satu kata putus daripada para pengkaji untuk nak menetapkan bahawa kubur itu memang kubur Nabi Soleh ataupun kubur Nabi-Nabi yang lain lah kan, di tempat-tempat yang lain. So kita mengambil keputusan, okey, tawakkuf je lah kan, yang penting wallahu a'lam. Tidak ada satu sumber yang oleh kerana sebahagian daripada masyarakat kita lah orang Melayu ni, dia suka cerita-cerita yang berunsur kita panggil mitos kan. Dia suka sangat. Dia bila suka sangat, akhirnya dia boleh terjebaklah dalam kisah-kisah sebegini kan. Jadi kita bantu masyarakat kita. Supaya pertama
Kan? Ada pengetahuan dan kefahaman setiap kisah dalam Islam ini, kita tanya mana sumbernya. Kan? Dalam konteks kisah, mana sumbernya? Kerana kisah umat terdahulu disebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW, kalau bila kita baca dalam konteks hadis, tak banyak pun bercerita tentang mereka yang terdahulu. Dan dalam kitab sirah, kita kena faham dari sudut periwayatan, buku-buku sirah dan yang mana periwayatan sirah ini dia agak longgar. Yang dia agak longgar, namun kita kena pastikan kalaulah perawi itu adalah orang yang kredibel, okeylah. Kalau orang yang tak kredibel, dalam kampung kita kenali bahawa orang nama sekian, Pak Man ke Pak Long ke Pak Ngah ke siapa, dia ni memang kaki auta punya. Kalau cerita dia memang kita nak terima tak? Masyarakat kampung kita, taman kita orang tak terima. So begitulah kan. Jadi kita kena ada ilmu untuk kita nak menangkis dan menolak kita kata kisah-kisah ataupun juga riwayat yang tidak sahih. Kan? Yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, begitu juga dengan para Nabi dan kisah al-umamus sabiqah, kisah umat-umat yang terdahulu. Kerana yang lebih penting yang saya katakan tadi ialah ibrah di sebalik peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Bila kita punya kefahaman ialah kita nak ibrah, okeylah. Kan? Kita tak perlu nak kan? Walaupun memanglah pakar-pakar pelbagai bidang buat kajian dari masa ke semasa untuk nak cari di mana kapal Nabi Nuh berlabuh di mana. Memang Quran ada sebut kan. Cuma tempatnya di mana secara exactly, secara tepat, wallahualam. Apa yang lebih penting? Ibrah. Nah, apa yang lebih penting ialah ibrah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya rasa sekadar itulah kot. Kan? Sebagai mukadimah kita pada malam ni setelah rasa bercuti sekian lama. Kita malam ni malam 14 ke 15 Syawal. Kita dah nak masuk separuh Syawal. Jadi mudah-mudahan bagi mereka yang belum selesai lagi dapat selesaikan, sempurnakan baki puasan. Jangan kata saya ada 6 lagi dah. Kan, usahakanlah. Nah, benda ni pun benda kita melalui zaman ini tak, tuan-tuan. Zaman muda-muda kita dulu pun kita tak. Hari ini kita mengambil sebarang peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks kita melakukan ketaatan kerana Idul Fitri ialah balik semula kepada fitrah. Fitrah apa? Fitrah kejadian manusia untuk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fitrah kejadian. Kan Idul Fitri balik kepada fitrah. Fitrah apa? Balik kepada fitrah, sebab walaupun ada sebahagian yang mengatakan bahawa kita iftar, maknanya berbuka, yakni tidak makan. Tidak berpuasa, kan? Kita boleh makan pada hari raya tadi. Tapi yang lebih penting dari sudut pemahaman fitrah ialah back to the balik semula kepada fitrah kejadian dan penciptaan manusia ialah tak patuh kepada perintah Allah. Mampukah kita selepas Ramadan untuk kita balik semula kembali kepada menjadi hamba yang betul-betul patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tanya diri kita, terutama yang bercakap ni, kan? Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira sekadar itulah untuk malam ini sebagai mukadimah. Okay, insya-Allah kita sambung pada kuliah kita yang berikutnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan komitmen yang diberikan oleh tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Salam, Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Jazakallah.